Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, masih ada satu peluang lagi kepada kita untuk berjumpa sua pada waktu ini untuk membincangkan apa yang boleh kita bincangkan daripada kita punya buku ini, iaitu daripada buku kita ini ikhwan, keagungan istighfar. Keagungan istighfar. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita mengambil daripada muka surah 45 itu ikhwan, kita habiskan sikit. Penulis menyatakan, maka istighfar yang bermanfaat dan akan membuahkan hasil adalah istighfar yang didasari penyesalan, meninggalkan perbuatan dosa dan tekad bulat untuk tidak mengulanginya. Ini disebut istighfar dan juga disebut taubat. Inilah yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Terjemahan dia, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menginayai diri sendiri, mereka mengingati Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan syurga di dalamnya, mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maka yang dimaksud dengan istighfar di sini adalah istighfar yang disertai penyesalan dan tidak terus bergelimang dalam kemaksiatan, iaitu dia mengucap istighfar, ya Allah, ampunilah aku memohon ampun padanya, dan dia barangi dengan penyesalan atas perbuatan jeleknya, tidak terus bergelimang dalam maksiat, bahkan dia bertekad untuk tidak mengulanginya. Orang seperti ini apabila berucap, aku memohon ampunanmu ya Allah ampunilah aku, dan dia ingin taubat, menyesal dan melepas dirinya dari perangkap kemaksiatan, dan selalu waspada agar tidak kembali terjerumus dalam lubang dosa, maka taubatnya telah benar. Wallahu ta'ala a'lam ikhwan. Allah Ta'ala maha mengetahui. Ini di antara yang disebut oleh penulis kita, iaitu tajuk yang kita bahas daripada penulis ini, muka surah 45. Tajuknya ialah perbezaan antara istighfar dan taubat. Itu perbezaan dia. Dan rasanya kita dah dapat lihat sedikit perbezaan antara istighfar dan taubat. Dalam hal istighfar dengan taubat ini,
ada suatu yang menarik apabila disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, tentang satu orang. Dalam riwayat Muslim, Nabi menyebut tentang satu orang yang dia ini berjalan dengan, kita kata, dengan unta ke, dengan binatang yang dia boleh tunggang, dia boleh naik. Dia berjalan. Lepas dia berjalan, dia sampai di satu padang Sahara. Dia penat. Dia nampak ada satu pokok, yang pokok itu rendang, ada teduh. So dia pun pergi kat pokok tu. Dia nak rehat. Dia pun turun daripada binatang dia, kenderaan dia turun, dia berehat. Dia biarlah binatang datang situ nak makan rumput ke, nak apa. Terlena. Bila dia buka mata, binatang dia tu hilang. Katalah dia bawa seekor unta, atas unta tu ada semua makanan dia. Hilang. Dia seorang-seorang. Di bawah pokok ambil teduh tu, dia seorang-seorang. Dia punya susah hati lah, Nabi sebut. Allahu Akbar. Air mata, dengan cemas, dengan takut, dengan bimbang, dengan fikir nasib dia nak jadi apa. Dengan kehendak Allah. Dalam duk bimbang, duk cemas tu, tiba-tiba binatang tu cuih mai. Tiba-tiba muncul mai. Dia punya seronok lah tengok binatang tu mai. Tak tahulah nak habaq macam mana. Dia nak peluk binatang tu ke, tak tahulah. Tapi dia memang seronok. Seronok dia tu sampai membawa dia tersilap cakap. Dalam seronok dia tu, seronok Tuhan bagi balik binatang yang hilang tu. Dia bersyukur pada Allah ni. Dia punya seronok. Sampai dalam seronok tu dia tersilap cakap. Orang kata min syiddatil farah. Daripada syiddatil farah ni, seronok yang amat-amat ni, maka dia pun tersilap cakap. Jadi apa kata dia? Akhta'a. Dia tersilap min syiddatil farah. Dia tersilap cakap kerana seronok terlampau. Apa dia kata? Apa yang tersilap tu? Dia kata Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Dia tersilap. Dia nak ucap terima kasih ke Tuhan, dia tersilap pasal seronok lebih. Dia kata Allahumma anta abdi. Dia kata, ya Allah, engkaulah hamba aku, wa ana rabbuk, dan akulah Tuhan kau. Nabi sebut akhta'a min syiddatil farah. Dia tersilap cakap ni kerana apa? Kerana terlampau seronok. Nabi kata apa dia? Nabi kata Allah Jalla wa'ala lebih seronok bila hamba tu bertaubat pada dia, istighfar, daripada orang ini punya seronok. Sehingga silap dia itu Tuhan tak kira. Silap besar ni bukan silap kecil. Orang Perak kata silap berbenar. Ini bukan silap kecil, silap besar. Dia kata Tuhan tu hamba, dia tu Tuhan. Silap besar punya silap. Tapi kerana akhta'a min syiddatil farah, silap itu berlaku kerana terlampau seronok. Dia nak syukur pada Tuhan, dia tersilap, maka tak dikira silap. Dan Allah, Nabi kata, lebih sayang, lebih seronok kepada hamba dia daripada orang ini seronok sampai tersilap cakap kerana binatang tu mai balik. Maka Tuhan lebih seronok. Sampai Tuhan seronok macam mana? Tuhan seronok sampai Tuhan tak mau peduli dah hamba tu punya dosa banyak mana. Dia kira nak ampun, dia kira nak padam, dia nak hapuskan, dia nak bagi kemaafan, dan dia nak bagi manfaat daripada hamba tu datang pada dia. Sama juga dalam satu hadis lain. Nabi cerita, hadis Bukhari Muslim, hadis Abu Hurairah. Nabi cerita, Nabi kata ada dua orang. Seorang ni Nabi kata, dia ni A ni, dia bunuh B. Maka B tu jadi mangsa lah. B tu mati. So apa jadi? Orang yang mati kena bunuh ni, kalau dia memang tak bersalah, dia ahli syurga. Dia masuk syurga. Nabi kata,
kawan yang bunuh ni lama lepas tu dia masuk Islam, dia terlibat dengan peperangan dan dia mati. Bila dia mati dalam perang dalam Islam ni, kita tahu lah, mati sebagai syuhada fisabilillah. Dia mati, dia masuk syurga. Dia masuk Islam, dia terlibat dengan perang, dia mati, dia masuk syurga. Kawan yang dia bunuh tu masuk syurga pasal dia bunuh. Dia yang membunuh ni, lepas tu dia masuk Islam, dia mati syahid, dia masuk syurga. Nabi kata apa? Nabi kata, yadhakullah subhanahu wa ta'ala. Nabi kata Tuhan gelak, Tuhan kertawa, Tuhan gelak tengok kelakuan dua orang ni. Dua-dua ahli syurga, dua-dua buat dosa, tapi dua-dua Tuhan masukkan dalam syurga. Tuhan punya seronok pada orang yang bertaubat, kembali pada dia walaupun dosa tu membunuh, dan kita tahu dosa bunuh ni besar. Tapi Tuhan punya seronok bila hamba tu kembali pada dia, sampai yadhakullah. Nabi mensifatkan Allah gelak, Allah ketawa, Allah gelak bila tengok ada hamba yang kembali. Seronok, yadhak ni gelak seronok, bukan gelak pilih, gelak seronok. Maka cukuplah kepada kita riwayat-riwayat seperti ini menunjukkan pada kita, ikhwan, betapa Allah Ta'ala sangat mengalu-alukan hamba dia datang kepada dia dengan istighfar dan taubat. Baik ikhwatul iman, kita sambung pada muka surat 47. Muka surat 47 ini adalah tajuk kita, iaitu kapan istighfar membuahkan hasil. Ini kapan, bukan kapan Melayu, kapan Melayu arwah dulu. Kapan, bila istighfar itu dikatakan ada hasil. Bilakah istighfar itu membuahkan hasil? Wallahu ta'ala alam, ikhwan. Allah Ta'ala maha mengetahui. Kita ada suatu petunjuk yang secara umum kita boleh ambil daripada hadis Abu Hurairah, juga riwayat At-Tirmizi dan lain. Hadis ni kita ambil dia sebagai wazan. Wazan ni maksudnya kita ambil dia sebagai barometer. Dia adalah tempat kita nak ukur. Kita nak ukur suatu ibadat kita buat, sama ada zikir, doa, salat, sedekah, haji, umrah, pertolongan kita pada orang, termasuk dalam bab taubat dan istighfar. Kita ambil hadis ni sebagai barometer, sebagai pengukur, sebagai wazan, sebagai penimbang. Dia akan timbang bila amal kita membuahkan hasil, bila amal kita diterima oleh Allah. Kita ambil hadis ni sebagai pengukur. Dalam hadis ni, hadis Abu Hurairah ni, Nabi sebut, Nabi kata, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna allaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Nabi sebut, Nabi kata ud'ullah, Nabi kata mintalah pada Allah, doalah pada Allah. Bila kita berdoa, bila kita minta pada Allah, Nabi kita minta pada Allah, wa antum muqinuna bil ijabati, dalam keadaan hati kamu yakin. Muqinuna, kamu jadi orang yang sangat yakin, cukup yakin, bil ijabati, bahawa apa yang kamu minta pada Allah Ta'ala itu Tuhan pasti terima. Baik, wazan dia apa? Barometer dia apa? Sama ada kita buat apa ibadat sekalipun, zikir, tilawatul Quran, kita sedekah, kita salat, kita qiyamul lail, kita umrah, kita haji, apa saja ibadat kita buat, ini wazan pertama. Kita mesti buat ibadat itu dalam keadaan penuh yakin kata Tuhan pasti terima. Termasuk dalam bab yang kita bercakap ini, bab taubat dan istighfar. Kita dah tahu dah makna taubat, dan kita juga dah tahu dah makna istighfar. Jadi dalam istighfar perlu ada taubat, dan biasanya orang bertaubat dia akan beristighfar. Itu dia punya suatu istimrar dia macam tu, kesinambungan dia macam tu. Bila kita taubat, kita istighfar, muqinuna bil ijabah, pegang Tuhan pasti terima.
Nabi kata wa'lamu, Nabi kata ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala la yaqbalu, Tuhan sekali-kali tak pernah terima du'aan, doa ke apa-apa ibadat lain ke, min qalbin ghafilin lahin, yang datang daripada hati yang lalai dan tidak serius. Hati yang lalai dan hati yang tak serius. Bila dia berdoa, dia tak serius dengan doa. Bila dia beristighfar, dia tak serius dengan istighfar. Dia tak tunjuk kesungguhan, dia tak tunjuk dia punya semangat dia. Maka Allah tak terima doa ataupun apa-apa amalan daripada hati yang ghafil dan hati yang lahin, yang lalai dan tidak serius, tidak tunjuk kesungguhan. Hadis ini, hadis Tirmizi ini, hadis Hasan ini, kita jadikan dia sebagai barometer. Kita nak tahu, kata tajuk yang kita baca ini, kapan istighfar membuahkan hasil, bila. So kita ambil hadis ini sebagai dia punya pengukur awal. Masa kita istighfar, masa kita pohon ampun pada Allah, kita sendiri tahu kita ni ada yakin tak, dan hati kita ni lalai tak, serius ke tak serius. Daripada situ kita telah dapat jawapan awal. Apa yang kita buat itu, ke mana dia akan pergi. Satu. Yang kedua, kita ambil suatu riwayat daripada riwayat Muslim sebagai barometer untuk semua amalan yang kita lakukan, bahawa Nabi SAW sebut, Nabi kata ayyuhan nas, Nabi kata wahai manusia, innallaha tayyibun, Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik, cukup baik, amat baik. Allah Ta'ala itu maha baik, maha indah, maha sempurna. Wahai manusia, ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu maha indah, maha baik, maha sempurna. La yaqbalu illa tayyiba, sekali-kali Allah tidak menerima apa-apa dari hambanya melainkan yang baik juga, yang indah juga, yang sempurna juga. Jadi ini hadis yang kedua, kita jadikan dia sebagai barometer. Tadi kita kata kita buat suatu benda dengan penuh yakin Tuhan akan terima. So kita kena tahu benda yang Tuhan akan terima tu benda apa dia? Benda yang terbaik, benda yang sempurna, benda yang terindah. Dalam riwayat lain antum pun tahu, riwayat Muslim, innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah Ta'ala ni indah, cantik, maka dia suka yang indah, dia suka yang cantik. Allah Ta'ala suka macam tu. Jadi kita ambil dulu dua hadis ini sebagai barometer, sebagai kayu ukur. Dari situ kita telah mendapat suatu jawapan yang tidak rasmi, bahawa istighfar kita, taubat kita itu membuahkan hasil ataupun tidak. Jadi dalam ibadat yang kita buat ni, kalau kita pandu dua hadis ni, kita sekurang-kurangnya kena ada 3 perkara. Satu, keyakinan kita bahawa Allah pasti terima kebaikan yang kita buat. 2, kita menghindarkan sifat lalai dan tidak serius ketika melakukan ibadat itu. 3, kita buat ibadat itu dengan terbaik, terindah, sempurna. Baik. Untuk 3 perkara ini ikhwan, kita memerlukan dua perkara yang paling tunjang. 2 perkara paling tunjang. Satu, sahabat tadi, kita lakukan ibadat itu dengan yakin Allah terima, itu akidah kita. Yang kedua, kita buat ibadat itu dalam keadaan kita jauhkan sifat ghafil, lalai dan lahin, tidak serius. Yang ketiga, kita lakukan ibadat itu dengan terbaik, terindah dan sempurna. Baik. Apabila 3 perkara ni kita buat, kita mesti pastikan bila kita buat ketiga-tiga perkara ni, kena ada 2 perkara lain. 2 perkara lain yang saya maksudkan tadi ialah, satu, ketiga-tiga perkara ini kita kena buat dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Daripada awal lagi, taubat perlu ikhlas, istighfar perlu ikhlas, semua amal perlu ikhlas. Satu. Dan yang kedua, kalau kita kata dia itu ibadat, semayang, puasa, doa, haji, umrah,
maka kena ada yang kedua, ruh dia mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua perkara ini adalah ruh kepada tiga perkara tadi. Ikhlas dan mengikut cara Nabi Muhammad. Itu adalah ruh kepada tiga perkara tadi. Yakin, jauhi kelalaian dan tak serius, dan ketiga buat dengan paling elok, paling sempurna, paling cantik. Tiga perkara ini berdiri di atas dua perkara, ruh dia, batin dia. Apa dia? Ikhlas dan ikut cara Rasulullah. Kalau kita nak istighfar, ikut cara Nabi, maka dengan itu dia akan jadi sempurna, dia akan jadi indah, cantik. Dan kalau kita yakin Tuhan terima pun, kita akan fully confident, cukup yakin bahawa kerana yang kita buat itu cara Muhammad. Muhammad ini mendapat gelaran Al-Habib, orang yang sangat dicintai. Tuhan membalas cinta dia. Dia kekasih Allah, dia Nabi Allah, dia Rasulullah. Maka itu, kalau saya boleh rumuskan, saya kata 5 perkara itu, buat dengan yakin, jauhi daripada lalai dan tidak serius, dan buat dengan sempurna, dengan elok, dengan indah, ikhlas kepada Allah dan ikut cara Nabi. Kalau 5 perkara itu saya simpulkan, saya kata itulah syarat suatu amal itu diterima secara zahir dan batin. 3 perkara hak mula itu sebagai syarat zahir, 2 perkara di bawah ikhlas dan ikut Nabi sebagai syarat kebatinan. 5 perkara itu kita goy sekali, maka tidak ada sebab kenapa amal yang kita buat tidak diterima oleh Allah, kerana syarat-syarat makbul telah terpenuh. Itu kalau kita boleh melihat pada ayat 112 daripada suratul Baqarah. Dan di situ kalau kita ada tafsir yang bernama tafsir Ibnu Katsir, cuba kita tengok huraian Ibnu Katsir, bahawa Allah sendiri meletakkan 2 syarat, kata Ibnu Katsir. Satu-satu ibadat itu diterima, mestilah satu orang itu mengharapkan wajah Allah, dan yang kedua, mestilah dia buat ibadat itu cara Rasulullah, menepati syariat cara Rasulullah. Jadi ikhwan, itu adalah perkara yang pertama. Kita lihat bahawa macam mana kita menilai sendiri, kita hisap sendiri amal kita. Maka tak payah orang hisap, belum sampai di mahsyar lagi, di dunia lagi kita dah boleh hisap amal kita ni diterima ataupun tidak. Baik, kapan istighfar membuahkan hasil? Kapan istighfar ini membuahkan hasil? Baik, sebelum ke situ ikhwan, saya ingin mengajak antum melihat kepada suatu ungkapan. Saya rasa ungkapan ini benar, memenuhi apa yang kita bicarakan ini, iaitu daripada seorang yang silam, seorang yang kita kata mutaqaddimin, yang terkenal dengan nama Awam bin Hushab ataupun Haushab. Awam bin Hushab. Dia kata apa? Dia kata arba'un ba'da dhanbi syarrun minadz dhanbi. Dia kata ada 4 perkara. Ada 4 perkara ba'da dhanbi. 4 perkara ni kalau dibuat selepas satu orang tu buat dosa, syarrun minadz dhanbi. 4 perkara ni lebih buruk daripada dosanya kawan tu buat. Bila satu orang tu buat dosa, buruk. Tapi bila lepas dia buat dosa, dia ada 4 perkara ni. Artinya 4 perkara ni lagi buruk daripada dosa yang dia buat. Kalau dosa tu dah buruk, benda ni lagi buruk daripada dosa yang dia buat. Dan itu menyebabkan sesuatu perkara baik dia buat tidak ada hasil. Apa dia? Ini bukan hadis, ini perkataan daripada Awam bin Hushab. Dia kata apa? Yang pertama, al-istighar, istisghar. Satu is dengan sin, satu dengan sad. Al-istisghar. Maksud dia apa? Lepas dia buat dosa, dia pandang dosa tu kecil je. Dia pandang dosa tu kecil aja, sangat kecil.
ada apa, tak ada apa-apa. Ini lagi buruk daripada dosa yang dia buat. Dosa dia buat tu dah buruk, tapi istisghar ni lagi buruk daripada dosa yang dia buat. Perasaan tu tak ada apa, kecil ya. Dia penanya orang sampai kawan tu teruk, Allah, dia kata melawak ya. 2, wal ightirar. Apa dia? Bila dia buat satu kesalahan, dia rasa apa? Dia rasa okey. Dia rasa selamat. Okey, tak ada apa-apa. Okey. Wahai dia buat tu kesalahan yang besar, mungkin termasuk daripada al-kabair, tapi tak ada apa-apa. Okey. Dia rasa selamat. 3, wal istibsyar. Istibsyar. Apa dia? Dia rasa happy. Dia rasa gembira. Dia rasa gumbira. Dia rasa happy. Dia rasa lega. Happy dia. Dan yang keempat, wal israr. Israr dengan sad. Israr ni maksud dia apa? Lepas tu bercadang, nak buat lagi, terus buat. Kata Awam bin Hushab, dia kata, arba'un ba'da dzam syarrun min adzam. 4 perkara ni lebih buruk daripada dosanya orang buat. Sebab 4 perkara ini menunjukkan apa dia? Menunjukkan kepada taubat, istighfar, kebaikan orang itu tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Dan apa yang disebut itu, ikhwan, rasanya sangat sesuai dengan nas-nas yang kita jumpa. Baik, kita baca sikit apa penulis kita nak sebut pada kita. Kata penulis di bawah ini sekelumit cara pandang berlian. Bukan berlian, rasa cara pandang berlian. Ini orang putih yang di Indonesia kan, berlian maksudnya bijak. Berlian. Brilliant. Cara pandang brilliant. Cara pandang yang apa? Brilliant tadi? Bijak. Cara pandang bijak dari ajaran para salaf dan pemahaman keagamaan murni mereka terhadap ibadat yang agung dan mulia. Sebuah ibadat yang memberikan kepada pelakunya keberuntungan di dunia dan akhirat. Ibadat tersebut adalah istighfar, iaitu memohon ampunan kepada Allah. Bagaimana hakikat istighfar yang apabila kita laksanakan dengan benar akan membuahkan pahala agung dan besar keberuntungan di dunia dan akhirat. Melalui beberapa penjelasan para salaf di bawah ini, akan semakin jelas terpampang di hadapan kita hakikat istighfar yang membuahkan hasil yang agung. Cuba kita ikuti apa penulis nak sebut. Al-Qurtubi, yakni Imam Qurtubi, menafsirkan ayat wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaikum yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat padanya. Jika kamu mengerjakannya demikian, nescaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik, yakni terus menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa pada hari kiamat. Ini penulis bawa ayat 3 daripada surah Hud. Ayat ini di antara janji Allah kepada orang yang beristighfar. Yang tu saya ingat antum boleh merujuk
kepada tajuk kita yang dah lalu dalam buku kita ini, keagungan istighfar di bawah tajuk manfaat istighfar. Tak silap saya muka surat 15, antum boleh rujuk di situ. Janji Allah kepada orang yang beristighfar, apa Tuhan nak bagi. Baik, dalam menafsirkan ayat di atas, Qurtubi berkata, para ulama kita menyatakan bahawa istighfar yang diminta adalah istighfar yang mampu mengurai tali keinginan untuk bergelimang dalam maksiat. Istighfar yang mampu mengukuhkan makna luhur dari istighfar dalam hati. Bukan hanya sekadar mengucapkan dengan lisan. Penulis ni kata, ikhwan, dengan apa yang kita baca ini, tak apa, kita baca dulu. Adapun orang yang beristighfar dengan lisannya, mengucap aku memohon ampun pada Allah, akan tetapi hatinya terus membisiknya untuk terus bergelimang dalam kemaksiatan, maka istighfarnya masih memerlukan istighfar lagi, dan dosa kecilnya akan menjadi dosa besar. Ini perkataan penulis. Apa yang kita dapat, ikhwan? Penulis kata, bila kita nak lihat istighfar itu membuahkan hasil, bila, ikhwan, bila antum tengok, iaitu semalam kita dah belajar, iaitu apa itu taubat, apa itu istighfar, betul. Dan kita dah tengok taubat, syarat 1, 2, 3 dan 4 menurut Ibnu Hajar dan Imam Nawawi. Jadi bila istighfar kita dianggap berhasil, saya kata tadi pada muka surat ke-15 itu, kalau kita boleh melihat balik janji-janji Tuhan kepada orang yang beristighfar. Apa Tuhan janji pada orang yang beristighfar? Kalau antum boleh pergi muka surat 15, di antaranya Tuhan janji dalam surah Hud ayat 3, yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Tuhan akan mengubah hidup mereka. Tuhan bagi nikmat pada mereka, nikmat yang cukup baik sampai pada masa ditentukan. Nikmat itu akan berlangsungan sampai pada masa ditentukan. Ulama tafsir kata masa ditentukan itu adalah masa mati. Berhenti nikmat Tuhan tu bila mereka mati. Pada hari mereka istighfar, mereka taubat, Tuhan akan bagi pada mereka nikmat sampai ila ajalin musamma, sampai hari mereka mati. Tuhan ubah hidup mereka dengan istighfar. Kemudian wa yu'ti kulladzin fadlin fadlahu. Tuhan janji nak bagi apa? Tuhan janji nak bagi kurnia pada orang yang mempunyai kurnia. Ini orang ketika dia beristighfar pada Tuhan, dia banyak melakukan kebajikan. Dia orang yang mempunyai fadlin, mempunyai kurnia. Dengan kurnia yang Tuhan bagi pada dia, dia mencari kurnia Tuhan, dia infak harta dia, dia berkongsi dengan orang. Tuhan janji, Tuhan kata, wa yu'ti kulladzin fadlin fadlahu. Orang yang mempunyai kelebihan ini, Tuhan akan bagi ganjaran pada dia. Tuhan akan bagi fadlin fadlahu, kelebihan pada orang yang sememangnya mempunyai kelebihan. Itu janji Allah. Allah janji apa lagi, ikhwan? Allah janji wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah janji dengan istighfar dan taubat itu, Tuhan akan tambahkan kekuatan yang ada kepada kekuatan yang lebih pada kamu. Tak payah kita huraikan kekuatan itu apa, dan antum boleh faham kerana perkataan dia mudah. Wa yazidkum quwwatan. Tuhan tambah kekuatan. Mungkin kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan sosial, kekuatan peradaban bagi pada suatu bangsa. Tuhan tambah. Yazidkum quwwatan. Tuhan tambah kekuatan yang ada ila quwwatikum, kepada kekuatan kamu. Tuhan bagi kamu mempunyai lebih tamkin, lebih mempunyai tamkin di atas bumi ini.
lebih kamu menunjukkan kamu memiliki lebih sempurna pemilikan kamu terhadap negeri kamu, kampung kamu, negara kamu, Tuhan bagi. Kemudian Tuhan janji apa ikhwan? Itu tadi dalam surah Hud 52. Tuhan janji lagi dalam surah Nuh 10 sampai 12. Apa dia? Yursilis samaa alaikum midrara. Tuhan nak turunkan hujan daripada langit. Hujan adalah rahmat. Semalam kita punya kuliah, kita punya tu terputih-putih kerana hujan rahmat. Kadang di sebelah selatan hujan, kadang pantai timur hujan, kadang dia turun hujan di sebelah utara ini. Kesemua ini menunjukkan rahmat. Tuhan kata wa yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan buat turun ayat hujannya lebat. Terutama ini sesuai dengan negeri dulu yang memerlukan hujan sebagai aset kehidupan yang kuat. Lepas tu Tuhan janji lagi wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Tuhan akan perbanyakkan kepada kamu anak-anak dan harta benda. Anak-anak dan harta benda. Dan ini mungkin seperti yang diramalkan selepas daripada wabak corona ni berakhir, ramailah hospital bersalin akan dipenuhi kerana ramai duduk di rumah dan melakukan aktiviti kerumah tanggaan. itu mungkin satu daripada janji Tuhan. Janji Tuhan. Wa yumdidkum bi amwalin, Tuhan akan tambahkan pada kamu harta kamu, wa banin, dan anak-anak. Wa banin, banin ni anak, tapi dia merujuk pada anak lelaki-lelaki. Sebab dia menjadi suatu kebanggaan pada orang Arab bila disebut banin. Allah menarik perhatian mereka. Akan dibanyakkan kepada kamu harta dan anak-anak lelaki-lelaki sebagai waris kehidupan. Tuhan janji apa lagi? Wa yaj'al lakum jannatin. Tuhan akan beri kepada kamu kebun-kebun yang hidup balik. Tadi ni mungkin kemarau lah, apalah, makan pun tak ada, Tuhan akan bagi balik. Dan wa yaj'al lakum anhara, Tuhan akan hidupkan balik sungai-sungai kamu. Seorang pun kata kalau sungai itu mati, sungai itu kotak, maka kehidupan manusia akan terjejas. Tuhan kata dia akan hidupkan balik sumber-sumber kehidupan ini. Ini semua janji Allah kepada orang yang beristighfar, orang yang bertaubat. Allah janji dia nak bagi perubahan itu. Baik. Kemudian yang telah kita belajar dalam hadis daripada Abdullah bin Abbas, hadis Abi Daud, juga hadis Tirmizi dan lain-lain daripada Abi Daud, Nabi menyebut pada kita ikhwan tentang, Nabi kata man aktsaral istighfar ataupun man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyakkan istighfar, yang melazimkan istighfar dalam hidup dia, selalu istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Tuhan akan bagi dekat dia setiap daripada kesempitan yang dia lalui jalan keluar. Itu janji Allah di atas lidah Nabi pada orang yang beristighfar. Dua, wa min kulli dhiqin, Allah bagi kat dia apa? Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Yang pertama, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia daripada tiap-tiap kebimbangan dia itu, Tuhan akan bagi kat dia faraja. Tuhan akan lepaskan dia. Hammin ni bimbang masa akan datang. Kalau hazan, sedih untuk masa yang dah lalu, ni bendanya akan datang. Memikirkan bendanya akan datang. Macam kita ni dalam suasana ni duk fikir, ya Allah nak puasa macam mana ni, lepas nak puasa nak raya. Yalah, walaupun orang ni ada yang tak sembahyang subuh, sembahyang 5 waktu tak cukup, tapi kalau tak raya, tak sembahyang raya, dia bukan main-main. Dia tahu tak sembahyang subuh tu berdosa, tapi memang raya ni Allah Ta'ala bagi suatu suasana wa yukabbirullah ala ma hadakum. Semua orang Muslim dia akan rasa kebesaran raya, walaupun dia tahu sembahyang raya tu sunat, subuh tu fardu, tapi bila dia tak boleh menyertai kemakmuran yang Tuhan bagi, dia akan rasa hari itu tak ada makna. Itu betul. Itu nama dia barakah Syawal. Itu nama dia Syawal Mubarak. Syawal ni penuh dengan keberkahan.
Jadi walaupun kita kata pada orang tu, hang subuh tak sembahyang, main sembahyang raya buat apa? Tak boleh. Kita tak boleh kata lagu tu. Urusan dia tak sembahyang subuh, dia sembahyang raya, Tuhan terima tak terima, Tuhan dengan dia. Tetapi merasakan hari itu adalah hari yang mubarak, itu Tuhan campak dalam setiap diri individu Muslim yang ada iman. Cuma kalau orang itu dia lebih ketaatan pada Allah, dia akan lebih rasa rapat hari itu sangat barakah. Tapi kalau dia kurang, dia akan rasa kurang. Tapi semua Muslim yang ada iman, ada tauhid akan rasa bahawa Syawal itu adalah Eid Mubarak, adalah hari yang cukup berkat. Jadi apa dia ikhwan? Allah Ta'ala akan campak, akan angkat daripada kita ni hammin, kerisauan, kebimbangan di masa depan. Kita mula duk fikir Ramadan ni, ya Allah, walaupun kita tahu umat kita ini, bangsa kita ini, umat Melayu ni bagaimana dia meraihkan Ramadan, masjid macam mana, pasar Ramadan macam mana, tapi bila Ramadan tu masuk, dia tak boleh sembahyang tarawih, ataupun dia memang tak sembahyang tarawih, tetapi dia seronok tengok orang sembahyang tarawih. Tiba-tiba dia ada risau, ya Allah, tahun ni macam mana, tak dengar dah masjid berselawat, tak dengar dah yang tu, tak dengar dah yang ni, bubuk pun tak dapat dah, tehaliah pun tak dapat dah. Dia bukan masalah bubuk dengan tehaliah, masalah suasana itu hanya wujud dalam Ramadan. Suasana tu wujud pula ketika dia puasa. Bukan kata dia seorang puasa, seluruh saudara dia yang seiman, seakidah, yang satu keyakinan beragama ni seluruh puasa. Bukan satu kampung, bukan satu negeri, bukan satu negara, seluruh dunia serentak berpuasa, punya berkat. Tiba-tiba dengan ujian yang dilalui ni, terfikir dia, ya Allah, apa nak jadi? Apa nak jadi? Sahur macam mana? Makan macam biasa, tapi mula terfikir, ya Allah, mana meriah? Suara tadarus tak dengar dah di corong-corong pembesar suara. Tak dengar. Macam sekarang lah, kita dalam kuarantin ni, tak dengar TV baca Quran. Kotlah televisyen nak mengulangkan tadarus Quran hak lama-lama, televisyen nak memperbanyakkan program agama, hak rakaman yang lama-lama, zaman Datuk Harundin masuk TV dulu, tak ada. Macam pekak. Menteri-menteri ni macam tak boleh fikir nak merubat jiwa umat Islam. Mereka dapat fikir dengan baik macam mana nak merubat tubuh badan. Boleh bincang dengan doktor, tapi dia tak boleh bincang dengan para ulama duduk macam mana nak merawat jiwa orang Melayu Muslim ni. Dan kita duduk di rumah tengok televisyen je lah, ikhwan, bagi yang ada TV lah. Tapi apa yang kita tengok? Forum-forum perdana zaman Tuan Guru Datuk Harundin dulu, salah ke? Berdosa ke kalau diulang balik? Tokoh-tokoh ulama bercakap zaman Datuk Ismail Qamus dulu, berdosa ke kalau kita ulang? Kalau kita ulang forum-forum mereka itu, corona ni makin teruk ke? Yang mati kerana corona makin banyak ke? Tapi tak terfikir, walaupun kuasa di tangan kita, perubahan tu kita boleh buat, tapi kita tak buat. Kita tak ada fikir ke arah nak membuat umat ini kuat berhubung dengan Tuhan. Maka kebimbangan umat itu lebih besar. Maka dalam hadis ini Ibnu Abbas ni dikatakan, wa min kulli ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, daripada kebimbangan masa depan Tuhan akan lepaskan kita. Yang kedua, wa min kulli dhiqin makhraja, daripada tiap-tiap kesempitan hidup Tuhan bagi jalan keluar. Tuhan bagi jalan keluar. Kita rasa macam tak boleh selesai, tengok-tengok boleh selesai. Yang ketiga, wa razaq yahtasib, Allah rezekikan kita daripada sumber kita tak sangka. Betul, ikhwan. Pasal itu Muslim ini, ikhwan, seorang Muslim, dia juga hidup dengan berkeyakinan apa? Berkeyakinan kepada rahmat Tuhan. Luasnya rahmat Tuhan, besarnya rahmat Tuhan. Kadang-kadang kita fikir secara apa dia, ikhwan? Fikir secara akal. Kita fikir secara akal,
kita nampak macam tak selesai. Tak selesailah fikir cara akal. Tapi rahmat Tuhan tu, rezeki datang daripada sumber tak disangka. Tak sangka. Tak sangka. Salah satunya antum tengok secara tak sangka, kalau antum nak tengok dan mengambil iktibar, iaitu tentang politik negara. Suatu kerajaan yang telah menang dengan dukungan rakyat, sokongan rakyat, dengan pilihan raya, hanya dapat bertahan 2 tahun. Kemudian dengan jalan tak disangka-sangka berubah kepada kerajaan baru. Berubah. Banyak Tuhan buat kepada kita benda yang kita langsung tak sangka. Kalau ikut kepada majority, minority, kalau ikut kepada orang kata based on paper, tak jadi macam ni. Tetapi Tuhan punya mau. Kita beriman dengan apa yang Tuhan boleh buat di luar kemampuan kita. Para doktor duk bimbang macam tu, duk bimbang lagu ni. Itu kebimbangan para doktor. Tetapi Tuhan untuk memberi pertolongan kepada hamba dia. Benda yang hari ni doktor kata macam tak boleh, besok boleh pula. Itu urusan Tuhan. Maka kerana itu ikhwan, janji kepada kita 3 perkara tadi. Satu, Allah Ta'ala akan beri kelepasan kepada kita daripada kebimbangan kita yang dahsyat. 2, Allah akan beri jalan keluar daripada kesempitan kita. 3, kepada kita rezeki daripada sumber tak disangka. Baik ikhwan, antum padukan itu dengan ayat-ayat yang kita baca sebentar tadi, janji Allah tentang perubahan. Maka kita bertanya, agak-agak istighfar dan taubat macam mana yang boleh membuahkan kesemua hasil ini? Maka penulis sebut kepada kita tadi apa ikhwan? Istighfar yang dipadukan antara lisan dan hati. Bukanlah istighfar di atas lisan semata-mata, tapi istighfar yang dipadukan di atas lisan dan hati. Bila lisan kata astaghfirullah, itulah hati. Itulah hati dengan keyakinan, itulah hati dengan tidak ada kelalaian, itulah hati dengan serius, tidak ada main-main, itulah hati dengan melakukan perkara yang terbaik dengan ikhlas dan mengikut jalan Nabi. Itulah hati. Dan dalam hati ini bila kata astaghfirullahalazim, tersimpan dalam dia syarat-syarat taubat tadi. Syarat-syarat taubat yang disebut oleh Imam Ibn Hajar yang telah kita bincang semalam. Kalau itu berlaku ikhwan, maka istighfar yang kita lakukan daripada kita ini, makhluk yang kerdil ini, dapat mengubah nasib kita dan suratan kita. Dapat. Tapi kalau dilakukan tanpa itu, maka istighfar itu akan jadi kosong. Baik, antum cuba tengok penulis kata, diriwayatkan daripada Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, istighfar kita masih memerlukan istighfar lagi. Aku berkata, perkataan ini beliau ucapkan pada zaman beliau. Bagaimana dengan zaman sekarang ini, ketika orang mempersembahkan hidupnya untuk kezaliman, bersemangat untuk terus bergelimang di dalamnya, meskipun tasbih bergantung di tangannya, yang menampakkan dirinya seolah-olah beristighfar kepada Allah dari dosanya, akan tetapi hal itu pada hakikatnya adalah bentuk ejekan dan cemohan kepada Allah. Imam Ghazali, Al-Hasan Al-Basri, dia pernah sebut pada zaman dia dulu, dia kata istighfar kita ini memerlukan lagi istighfar. Itu juga pernah disebut oleh Imra'atus Salihah Rabi'ah binti Ismail yang terkenal dengan nama Rabi'atul Adawiyah. Dia pernah kata, dia kata istighfar kami ini memerlukan istighfar lagi. Kenapa? Kerana istighfar kami ini untuk melahirkan penyesalan kami pada Tuhan. Istighfar kami ini untuk melahirkan keazaman untuk tidak melakukan dosa lagi pada Tuhan. Istighfar kami ini untuk melahirkan suatu
pemberhentian dosa kami pada Tuhan. Istighfar kami ini untuk melahirkan linangan air mata kami pada Tuhan. Maka di dalam kami beristighfar, kami mesti lagi beristighfar. Supaya istighfar yang kami lakukan ini mendatangkan hasil di sisi Tuhan, baik hasil dunia maupun hasil akhirat. Itu pernah diungkap oleh seorang imra'atus salihah, Rabi'ah binti Ismail. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Maka itu juga sama dengan perkataan Al-Hasan Basri, iaitu istighfar kita memerlukan lagi istighfar. Jadi bila dia akan berhasil, kitalah penentunya, ikhwan. Sampailah sekurang-kurangnya para ulama kita menyebut mereka menyebut tentang hal jiwa ini, tentang kedalaman istighfar. Istighfar ini, ikhwan, istighfar dan taubat ni, dia boleh pi seberapa dalam hati kita. Baik, tadi saya katakan bahawa bila kita istighfar, kita mengharapkan janji-janji Allah, kita pasti akan dapat. Dan kalau kita istighfar dengan aturan dia, dengan sistem dia, kita pasti akan dapat. Itu clear. Baik. Ada ulama kita sebut istighfar ni dia boleh pergi berapa dalam, ikhwan. Mereka sebut ada perkara yang lebih besar lagi, ialah bahawa bila kita beristighfar, itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat 110 dalam surah An-Nisa, iaitu Allah kata, wa man ya'mal su'a aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Allah kata, dan barang siapa melakukan amal yang amal yang jahat, siapa yang melakukan perbuatan yang jahat, aw yazlim nafsahu, ataupun dia menzalimi diri dia buat zalim diri dia, dosa, summa yastaghfirillah, selepas itu dia mendapat petunjuk daripada Allah, dia pun beristighfar pada Allah. Tengok, masa dia istighfar pada Allah, yajidillah, dia pasti akan mendapati Allah ghafurar rahimah, Allah pengampun dan Allah pengasih. Ulama-ulama kerohanian kata, ikhwan, kedalaman istighfar itu sampai tahap bila kita beristighfar, istighfar itu dia akan bawa hati kita tenggelam sampai pada peringkat bila kita istighfar, yajidillah, kita akan dapat satu rasa bahawa sememangnya Allah itu pengampun dan penyayang. Rasa ni bukan dibikin-bikin, kita rasa sendiri kerana keikhlasan kita beristighfar. Kita akan rasa memang Allah pengampun. Barakah istighfar tu kita mula rasa, barakah taubat kita mula rasa, sampai pada peringkat kita rasa aman, kita rasa damai, kita rasa lega, rasa selamat. Lebih daripada keselamatan kita rasa, lebih daripada kita rasa aman, damai, masa kita tak ada duit, kita mengharapkan duit. Masa kita lapar, kita mengharapkan kenyang. Masa kita susah, kita mengharapkan senang. Masa kita berpisah dengan keluarga, mengharapkan keluarga. Masa kita sakit, mengharapkan sembuh. Kita rasa lebih daripada itu. Itu semua harapan-harapan lebih kepada keduniaan. Tapi bila kita istighfar ini, kita lebih dapat rasa yang apa yang jiwa hilang yang dia patut rasa. Apa dia? Yajidillah, dia rasa Allah dekat dengan dia. Ulama kita kata, siapa yang dalam istighfar dia, dalam taubat dia dapat rasa yang ni, maka dia telah pun mendapat keampunan dan rahmat daripada Allah, dan pasti ada perubahan dalam hidup dia. Dulu saya katakan pada antum ada suatu hadis qudsi. Hadis qudsi ni makna dia menarik, makna dia sahih, tapi sanad dia dhaif. Tapi Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, dia dengan beraninya mengambil hadis ni, bawa masuk dalam tafsir Ibn Kathir ketika dia tafsir surah An-Nisa.
Hadis kursi ni menyebut tentang matan dia. Allah Ta'ala kata, ya bena Adam utlubni tajidni fa in wajartani wajarta kulla syai' wa in fatani fataka kulla syai'. Allah kata, wahai anak Adam, utlubni, Allah kata, mailah ke aku ataupun carilah aku, dapatkan aku, belajar tentang aku. Utlubni tajidni, kalau kau mai pada aku, kau belajar tentang aku, kau beribadat pada aku, tajidni, kau pasti akan dapat aku. Wa in wajartani, kalau kau dapat aku, kata Allah, wajarta kulla syai', kau akan dapat semuanya dalam hidup engkau. Wa in wajartani wajarta kulla syai', kalau kau dapat ini, kau akan dapat semuanya. Wa in fatani, tapi kalau ini kau tidak dapat, kalau ini kau terlepas, kau hilang, fataka kulla syai', kau akan hilang segala-galanya. Maka sama dengan ayat ni. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut pada kita tadi, apa Allah Ta'ala kata? Summa yastaghfirillah, kemudian mereka datang beristighfar pada Allah. Apa mereka akan dapat? Yajidillah, mereka akan dapati Allah Ta'ala itu dengan sifat pengampun dan penyayang. Dan ini tidak akan didapati oleh hati yang ghafil, hati yang lahin, hati yang lalai dan tidak serius. Dan tidak akan didapati oleh hati yang tidak ikhlas. Dan semua janji-janji Allah tentang istighfar dan taubat tadi, ikhwan, pasti Tuhan akan bagi kepada orang yang benar-benar mencari taubat dan istighfar kepada Allah. Dan betul lah seperti Hasan Basri kata tadi, dalam istighfar diperlukan istighfar. Penulis kata itu zaman Hasan Basri. Zaman kita macam mana? Dia bagi contoh, ada orang dengan tasbih istighfar, tapi macam-macam duk jadi. Dia kata ada suatu ayat dalam Quran, Allah Ta'ala berfirman pada Baqarah ayat 231, iaitu firman Allah, وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, janganlah kamu menjadikan hukum-hukum Allah itu sebagai permainan. Janganlah kamu bermain dengan ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah. Kalau nak istighfar, istighfar. Pasal itu ada orang tanya, kita beristighfar pakai muzik ni macam mana? Kita beristighfar pakai muzik macam mana? Bolehkah istighfar pakai muzik? Itu yang dijawab oleh para ulama mutaakhir ini. Kalau muzik yang dipakai itu tidak sesuai dengan lafaz istighfar itu, maka tak boleh. Misal dia kata astaghfirullahalazim, tapi muzik rap, tak boleh. Istighfar dibawa dalam bentuk rap, tak boleh, salah. Itu masuk mempermainkan istighfar. Tapi masalahnya dia kata dia baca al-asmaul husna, dia bawa sedikit muzik, yang muzik itu memperindahkan bacaan dia, orang dengar lebih rasa asyik itu, maka itu tak apa. Tapi kalau dia bawa dalam bentuk yang tak sesuai dengan apa yang dia ucap, ketinggian kalimah dia ucap, doa-doa macam doa Nabi Adam, doa-doa Nabi kita Muhammad, dibawa dengan nada-nada yang tak betul, dengan dahlah muzik tak kena, lepas tu dekat menari tak senonoh, pakaian tak senonoh, itu semua termasuk di dalam janganlah kamu mengambil ayat Allah sebagai permainan dan perolok-olokan. Kata penulis, Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, dalam bab keutamaan istighfar dan saat menafsirkan firman Allah, wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li zunubihim wa man yaghfiru zunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ibnu Hajar ketika dia tafsir ayat ni, dia kata dalam ayat di atas terdapat isyarat yang menunjukkan bahawa di antara syarat istighfar yang diterima adalah berhenti daripada perbuatan dosa. Itu pada perkataan fastaghfaru li zunubihim, fastaghfaru li zunubihim. Jika tidak berhenti dari perbuatan dosa,
maka seseorang yang hanya beristighfar dengan lisan sahaja namun masih bergelimang dalam dosa, maka seperti orang yang bermain-main sahaja. Itu kata penulis. Dan tak ada makna lah ikhwan, tak ada lah janji Tuhan kita taubat, kita istighfar, Tuhan kata taubat istighfar aku ubah hidup kamu. Tiba-tiba kita tak melakukan dengan syarat-syarat dia dan kita mengharapkan Tuhan mengubah hidup kita. Tak ada lah. Maka tidaklah ada itu. Maka benarlah ikhwan apa yang dihuraikan oleh penulis ini kepada kita ikhwan. Ikhwan, itu di antara perkara yang dapat kita baca berkenaan dengan istighfar ini, berkenaan dengan apa? Dengan bagaimana kita mencari kapan istighfar dan taubat kita diterima. Ikhwan, Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia Ada' wa Dawa', dia ada menyebut satu riwayat yang menarik. Riwayat daripada Abu Darda. Ini berkenaan dengan Abu Darda. Dia pergi peperangan. Setelah berlaku peperangan, Abu Darda dia melihat kehidupan masyarakat kampung yang dia pergi serang tu. Tentera Islam berperang dengan suatu negeri, kemudian negeri itu kalah, Islam menang. Abu Darda jadi kepala perang, panglima perang. Dah habis perang selesai, negeri itu ditawan. Seorang daripada sahabat Abu Darda yang bernama Jubair bin Nufair, dia tengok Abu Darda sebagai panglima perang, habis perang macam terduduk Ustaz, lepas tu duduk menangis. Ini dicerita oleh Imam Ibn Qayyim dalam Ada' wa Dawa', di bawah tajuk mudarat daripada dosa dan maksiat. Kawan ni Jubair bin Nufair ni dia tanya pada Abu Darda, dia kata, ma yubkika ya Abu Darda, pasal apa menangis? Setelah Allah Ta'ala bagi pada kita kemuliaan, Allah bagi kita menang. Tengok jawapan Abu Darda. Abu Darda kata kat dia, waihaka ya Jubair, waihaka ya Jubair. Waihaka dalam bahasa Arab ni dia tak sama dengan wailun, wailul laka. Wailun diucap itu kepada sumpah, sumpah kawan tu binasa, jahanam hang, merana. Tapi waihaka orang kata ta'ajub wa tarahim, diucap kerana rasa heran dengan sikap dan kesian pasal apa orang tu jadi lagu tu. Dia kata, waihaka ya Jubair, Jubair. Abu Darda kata, ma ahwanal khalqi 'ala Allah idza adha'u amrahu bainama hiya qahiratun zahiratun taraku amrullah ila ma tara. Abu Darda kata, kesian dekat kat hang ni wahai Jubair, hang tak boleh tengok ke apa yang aku tengok. Abu Darda kata, ma ahwanul khalqi 'ala Allah, betapa hinanya makhluk ni di sisi Allah. Betapa hinanya makhluk ni di sisi Allah. Ini bukan hadis, ini perkataan daripada sahabat Nabi. Ma ahwanul khalqi 'ala Allah, betapa hinanya, betapa rendahnya makhluk ni di sisi Allah. Idza'u amrahu, apabila makhluk itu perintah Allah pada mereka. Bainama hiya ummatun qahiratun zahiratun, mereka ini orang-orang yang kita kalahkan ini, mereka ini adalah umat hidup dengan penuh dengan kekuatan, hidup dengan penuh kekuatan. Mereka ini umatan yang qahiratun zahiratun, tak payah bincang lah. Mereka ini umat yang perkasa, umat yang hebat, umat yang teguh, umat yang kukuh. Lahumul mulk, mereka ada sebuah kerajaan yang besar Tuhan bagi kat mereka. Taraku amrullah, taraku amrullah. Tapi hang tengok apa jadi kat mereka. Hang tengok lepas perang kita boleh tengok hidup mereka macam mana. Mereka meninggalkan perintah Allah dalam hidup mereka. Fasaru ila ma tara, maka hang dapat tengok lah ni,
hang dapat tengok apa yang kita tengok ni, inilah kesan jadi kat mereka. Mereka tinggal perintah Tuhan akan mereka, dan Tuhan hina akan mereka. Kata Abu Darda, satu kaum tidak akan pernah aman untuk selama-lamanya kalau di tengah-tengah mereka menyia-nyiakan perintah Tuhan. Akan sampai masa Tuhan akan tegur mereka dengan suatu musibah yang besar. Ikhwatul iman, a'azakumullah, seolah-olah yang Abu Darda kata ni macam kena kat kita. Tempoh korona ni adalah tempoh yang saya ingat berulang kali daripada siri awal sampai dah siri malam ni. Korona ni semua pihak kena. Tak ada satu pihak. Semua kena. Kena, memang kita rasa sungguh kena. Daripada pihak atasan, bawahan, daripada orang miskin, orang kaya, orang yang berjawatan, orang yang bergelar darah raja, orang yang bergelar ustaz-ustaz, alim ulama, orang yang bergelar ahli-ahli maksiat, semua kena. Sampai pusat maksiat terbesar Las Vegas pun tutup. Semua kena, ikhwan. Semua kena. Walaupun dia hasil daripada beberapa kajian yang dibuat, kononnya daripada Rusia, kononnya daripada dua negeri yang merancang corona ini. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kalau Allah izin pun ada hikmah dia untuk kita, untuk mereka yang menjadi musuh manusia ini akan mendapat balasan dunia dan akhirat. Tapi untuk kita, apakah iktibar dia? Tetap ada, ikhwan. Tetap ada. Mesti ada. Dan i'tibar itulah jangan kita lupakan, sehingga akan diungkap la yuhlikan nasu hatta yu'dhiru min anfusihim. Diungkap dalam satu ungkapan bahawa la yuhlikan nasu, tidak akan binasa manusia ini, hatta, sehinggalah yu'dhiru min anfusihim, sehinggalah dia mencari alasan dari diri dia untuk derhaka pada Tuhan, baru dia binasa. Dia mencari alasan untuk derhaka. Manusia tidak akan binasa sehinggalah dia yang membuat alasan. Alasan apa? Derhaka Tuhan dia. Ketika itu Tuhan menunaikan janji, siapa yang derhaka dia, dia akan bagi balasan dunia dan akhirat. Maka benarlah, ikhwan, Sayyidina Umar Al-Khattab, ikhwan, dalam kata-kata yang begitu terkenal, kita baca sejarah Bidayah wa Nihayah, kita baca dalam matan Musnad Ahmad pun kita jumpa. Sayyidina Umar pernah kata apa dia? Sayyidina Umar pernah kata, inna kunna adhalla qaumin. Umar kata, sesungguhnya kita ini berasal daripada kaum yang hina. Fa'azzanallahu bil islami. Kemudian Allah muliakan kita dengan agama yang sangat besar ini, agama Islam. Famahma nabtulu famahma natlub al-izza bighairi ma a'azzanallahu bihi adzallanallahu. Siapa yang cuba nak mencari kemuliaan lain daripada kemuliaan yang Allah berikan pada kita, maka dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Kita inna qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Falan nabtaghi al-'izza bighairihi. Jangan sekali-kali kita cari kemuliaan lain daripada Islam. Dan itulah ya Allah Ta'ala sebut dalam ayat dia, wa man yabtaghi ghaira al-islam dinan falan yuqbala minhu. Siapa cari lain daripada Islam untuk dijadikan cara hidup, model hidup, Allah tak akan terima. Dan alhamdulillah, ikhwan, satu api Tuhan pusing hidup ini kepada suatu episod di mana Tuhan membersihkan bumi ini. Tuhan bersih. Dia menggunakan kekuasaan dia tanpa kuasa siapa-siapa, dia guna. Maka dia bersihkan dunia ini supaya hari-hari yang mendatang ini adalah hari yang barakah. Sinar matahari, rembulan yang akan muncul pada waktu malam, angin yang akan menghembus di udara kita, kesemuanya bersih. Ketika itu kita bersyukur, kita sujud pada Allah dalam suasananya sangat bersih. Jadi ikhwan, tajuk yang kita baca, kapankah istighfar kita membuahkan hasil? Nampaknya kita boleh nampak sendiri, kita boleh jawab
kita boleh jawab sendiri. Ikhwan, di sini ada beberapa soalan. Soalan datang daripada sahabat kita Muhammad Faiz. Semoga Allah memberkati sahabat kita, sahabat Muhammad Faiz. Semoga Allah memberi kemakmuran hidup, kesihatan, Allah meluaskan rezeki kepada sahabat Muhammad Faiz. Istighfar yang terbiasa di bibir tanpa rasa yang berat, khusyuk atau sesal, mungkin kerana diucapkan sambil berjalan atau buat kerja, atau diucap dalam keadaan lalai, malahan kosong, cuma ia dizikirkan kerana mengharap rahmat. Dalam keadaan lalai tersebut ada nilaikah di sisi Allah? Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Istighfar yang kita ucap ini, yang penulis kita habaq ada dua jenis, dan saya pun bagi tahu penjelasan para ulama. Ada orang beristighfar, dia beristighfar tapi tidak dikategorikan sebagai orang taubat. Tapi ada orang taubat sememangnya dia beristighfar, maka dia dalam satu package. Baik, istighfar yang kita lakukan ini, astaghfirullah, kita buat, kita beristighfar, ini semua kita masukkan ke dalam latihan kita beristighfar. Kita niatkan itu sebagai satu latihan supaya dia keluar daripada maksud kosong, daripada dalam kitab Sabilul Muhtadin, masa penulis ini Syekh Arsyad Al-Banjari ini dia kupas masalah khusyuk salat. Dia ada kata, di antara makna khusyuk yang dapat dipakai ialah apabila satu orang tu sembahyang, dia takbir Allahu Akbar, dalam solat tu dia boleh ingat kebaikan, dia boleh ingat kematian, sudah dikira orang tu khusyuk. Itu peringkat orang awam. Dan kadang-kadang ada orang masa takbir masa dia takbir tu Allahu Akbar, di samping dia ingat dia solat, terlintas dalam kepala dia Allah Maha Besar, telah dihukum dia khusyuk. Artinya bagi orang awam macam kita bawa motor istighfar, tentulah kita tak boleh nak concentrate. Itu bukan kerana kita lalai, kerana kondisi kita tak mengizinkan. Maka itu tak termasuk lalai. Itu semua termasuk di dalam bab tamrin. Istighfar menjadi latihan kepada kita untuk lebih kalimah istighfar itu diucap supaya hati boleh menangkap. Masuk dalam kosong. Yang kosong ni adalah istighfar yang memang hati itu kosong, mulut dia kata astagfirullah, hati menolak ucapan itu, hati tak mau, hati tak. Ini ada makna. Maka supaya istighfar itu diucap, masukkan dia dalam tamrin kita punya lisan ini, kita rabtul lisan bil istighfar, kita cuba belajar membasahkan lisan dengan istighfar. Kita berlatih tengah bawa motor, bawa kereta, sembang dengan orang, kita berhenti sembang istighfar saat, lepas tu orang tanya kita jawab balik. Ini semua para ulama riyadatul nafsi, latihan kejiwaan, mereka kata dia termasuk di dalam tamrin, latihan, tetapi dia mesti diangkat martabat dia supaya satu masa nanti dia sejajar. Baik, mudah-mudahan itu dapat manfaat daripada sahabat kita Muhammad Faiz. Daripada sahabat kita Aliza Muhammad Yusuf, terima kasih kepada sahabat Aliza Muhammad Yusuf, semoga Allah memberi keberkatan dunia dan akhirat kepada sahabat Aliza. Dalam satu ujian akidah online, soalan bertanya, hukum bersumpah selain dari nama Allah. Jawapan saya, syirik besar atas dasar perbuatan tawassul. Jawapan sebenar, syirik kecil. Boleh Ustaz jelaskan? Wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala maha mengetahui.
satu orang tu bersumpah atas nama Allah. Dia sumpah nama Allah. Hukum bersumpah, dia bersumpah lain daripada nama Allah. Dia bersumpah lain daripada nama Allah. Baik. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Saya bagi contoh ini. Kita jumpa satu bomo. Bomo berubat lah. Kedai tak laku. Pasal kedai meniaga musim nah. Kira berapa dia meniaga? Dia meniaga 8 malam. Bukan kata kedai tak laku, pengak kuasa hambat dia. Oh, dia kata kena buatan orang dah. Memang kenalah buatan pengak kuasa. Dia kena. Jumpa bomo. Buat bomo bagi tangga. Bomo kata ambil ni gantung kat kedai. Dia pun pergi buat. Esok pagi kita pergi kedai dia. Kita tengok ada tangkai. Kita kata, kak buat apa ni? Oh, dia kata, saya buat pengadang. Pengadang apa kak? Pengadang lah, orang duk buat kedai dia. Kita kata, kak syirik. Dia kata, tak, bukan syirik. Saya khatiar Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Okey. Tengok bahasa dia. Saya khatiar Allah Ta'ala menyembuhkan. Para ulama kata, apabila seorang itu meyakini urusan itu diselesaikan oleh Allah, Allah pemilik urusan itu, maka semua tindakan dia dikategorikan sebagai syirik kecil, bukan besar. Dia pakai tangkai, Allah hanya menyembuh, bukan bomo tu, tapi saya khatiar. Maka dia pakai tangkai itu dosa besar, tetapi syirik yang dia buat itu termasuk syirik kecil. Syirik kecil bermakna tuan yang buat itu menanggung dosa yang besar. Syirik besar bermakna tuan yang buat itu jadi kafir. Maka bila satu orang dia bersumpah, kalau zaman saya dulu, orang tua-tua suka bersumpah demi papan mayat ni. Orang tua-tua dulu suka bersumpah, dia kata demi cahaya matahari ni. Dia bersumpah. Kita tanya kat dia. Kita kata, Tok oi, awak matahari tu kau buat Tok? Dia kata kita hang gila. Dia mengucapkan kalimah itu untuk menyebut bahawa benda dia sebut tu benar dan besar. Maka dia sebut benda besar. Demi cahaya matahari. Kalau tak ada matahari ni apa jadi? Tetapi Tuhan mau dia sebut demi Tuhan, bukan demi cahaya. Maka dia selalu percaya urusan itu Tuhan yang bagi selesai. Cuma dalam bahasa dia pakai itu ada kinayah dia. Kinayah ni kata apa? Ada kinayah. Dia ada dia punya kata sindir dia. Dia menyandar kata ni ke sini. Dia sandar ke situ. Tapi kenapa Tuan bersumpah selain daripada nama Allah? Dia kata tak, sekadar nak abang kata benda tu betul ya. Baik. Sebenar-benarnya Allah. Bila dia yakin sebenar-benar itu daripada Allah, maka apa yang dia buat selepas itu mendapat dosa yang besar, tetapi jatuh dalam kategori syirik yang kecil. Kalau kita kata dia buat syirik yang besar, menduakan Tuhan, menyembah selain daripada Tuhan, tolak sifat-sifat Tuhan, tolak nama-nama Tuhan, percaya ada Tuhan yang kedua selain daripada Allah, dan percaya ibadat itu layak diberi pada Tuhan yang kedua selain Allah, maka itu termasuk dalam syirik akbar, syirik yang besar. Dan syirik yang besar itu membawa orang itu kepada kafir, keluar daripada Islam. Maka saya harap itu dapat ada sedikit penjelasan kepada sahabat kita Azila Muhammad Yusuf. Sahabat macam mana nak baca? Macam mana nak baca? Muscoin Trender. Betul ya? Muscoin Trender. Al-Fadhi tak lepas darjah 6. Muscoin Trender. MUSCOINTRADER. Muscoin Trader. Muscoin Trader. Terima kasih kepada sahabat Muscoin Trader. Semoga Allah merahmati sahabat, memberi kesihatan pada sahabat, kemakmuran hidup pada sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau boleh senaraikan bentuk bid'ah yang mungkin saya lakukan tanpa saya tahu.
Oh, wallahu ta'ala alam. Bolehlah nak senarai hal-hal yang dikatakan bid'ah idhafi, tapi saya sendiri tidak tahu apa yang sahabat buat. Kalau kita nak dalam ibadat ini, ikhwan, ibadat ini, ulama kita dalam menangani masalah hal berkaitan dengan bid'ah dalam ibadat ni, sejak daripada zaman awal sampai sekarang mereka tidak mempunyai satu pendapat yang sepakat. Cuma yang kita kata, dalam dua pendapat para ulama dalam menilai satu benda bid'ah ataupun tidak, cuma kita kata ada satu pendapat yang lebih jelas, dia punya dalil dan hujah lebih kuat menyatakan itu adalah bid'ah. Tetapi ada juga pandangan ulama yang kata tidak bid'ah. Yang kata tidak bid'ah itu ada, tapi mungkin hujah dia tak kuat. Tapi hujah menyatakan itu bid'ah lebih kuat. Maka kerana benda itu tidak dapat disepakati, kita kata begini, andai kata kita meyakini benda itu bid'ah berdasarkan hujah, maka eloklah kita jauhi. Eloklah kita jauhi. Kita jangan buat. Bagi orang yang dia yakin bukan bid'ah, apakah daya kita nak kata ke dia? Saya bagi contoh, dan sahabat minta contoh, saya bagi contoh. Satu, saya meyakini kalau kita solat, kita kata usalli fardal subahi, perkataan talafuz bin niyah itu, saya percaya itu bid'ah dan dalil menyatakan dia bid'ah kuat, maka saya tak buat. Saya tidak buat. Tapi bagi orang, kawan-kawan mungkin dia solat sebelah saya, dia yakin, dia belum cukup yakin itu bid'ah dan dia pun tidak ada hujah, maka dia kata tak bid'ah, maka saya meraih dia. Maksudnya dia buatlah, saya tak kata apa ke dia. Tapi saya insya-Allah selagi ada nyawa, selagi saya hidup, saya tak buat. Kerana saya mendapati tidak ada daripada perbuatan Nabi yang menyatakan itu termasuk daripada sunnah, bahkan itu semua dijauhi oleh para sahabat dan para salafus salih. Satu, dua. Saya juga meyakini bahawa selepas daripada kita sembahyang mayat, kita sembahyang mayat bagi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lepas tu mayat tu tak angkat lagi, kita masih berdoa dan kadang-kadang baca lagi Qul huwallahu al-falaq an-nas, baca lagi, lepas tu kita kata lagi apa kita mau kata pada ini mayat. Saya berkeyakinan itu adalah bid'ah dan saya tidak buat. Kalau itu terjadi pada orang yang saya ada zimah padanya, saya ada tanggungjawab padanya, yang diamanahkan saya untuk urus jenazah dia, maka saya akan pastikan amalan-amalan itu tidak ada. Tidak ada, saya akan pastikan. Tapi kalau saya pergi satu tempat, memang amal itu telah ada dan saya tidak ada zimmah, saya tidak ada bebanan tanggungjawab untuk menyelesaikan benda itu, saya sekadar semayang, dan ketika mereka kata Al-Fatihah, mereka nak baca apa, saya berunduk ke belakang kerana saya tidak ada hak untuk menyanggah mereka, kerana mereka berkeyakinan itu tidak bid'ah. Demikian solat. Saya percaya dan saya yakin, lepas kita bagi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sekiranya tidak ada keperluan, maksud saya tidak ada keperluan imam untuk bercakap dengan makmum, untuk mengajak makmum apa-apa, maka imam memperlahankan zikir dia dan doa dia secara peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam tengok makmum semua, makmum dah tahu berzikir, maka imam zikirlah, zikir dia, kita zikir kita. Lepas tu kita doa kita, imam doa imam, habis. Tak perlu diangkat suara kuat-kuat, kerana saya berkeyakinan itu daripada bid'ah. Kalau ada orang, sahabat-sahabat kita yakin itu tidak bid'ah, dia buat, saya tidak menghalang. Tetapi saya sendiri, ketika saya jadi imam, ketika orang minta saya jadi imam, saya tak pernah minta jadi imam. Kalau orang minta saya jadi imam, yang pernah saya lalui dalam hidup, saya pernah diminta jadi imam, kemudian saya jadi imam, lepas bagi salam kanan dan kiri, saya sengak, saya pusing ke arah makmum, saya sengak, saya membaca apa yang saya nak baca, lepas tu saya tinggalkan. Datang seorang kepada saya, dia kata, Ustaz, saya kecil hati dengan Ustaz hari ini, saya punya nak ambil berkat doa belakang Ustaz, tiba-tiba Ustaz dengan sombong tak baca doa. Maka saya kata, saya tidak akan baca, sebab petunjuk daripada Nabi saya tidak demikian. Dan saya bagi penjelasan kenapa saya tidak berbuat demikian. Dan dia tanya kepada saya, macam tu orang ramai buat macam mana sejak dulu lagi?
Maka saya kata itu saya tidak ada jawapan. Saya ada jawapan sekadar bagaimana sunnah mencontohkan kepada kita. Demikian pada hari Jumaat, saya tidak berkeyakinan kita perlu ada majlis penyerahan tongkat Bilal kepada khatib, perlu ada bacaan tertentu, perlu upacara tertentu, khatib kena naik mimbar dengan cara tertentu. Saya tidak percaya itu, dan saya menganggap itu satu daripada perkara yang direka-reka dan diada-adakan dan sepatutnya ditinggalkan. Dan kalau saya diminta baca khutbah, saya tidak akan buat benda itu semua. Demikian juga dengan peristiwa kematian, saya juga meyakini bahawa kita kalau pergi ke rumah mayat, kita kalau nak baca Quran, di mana boleh, rumah kenduri boleh baca, di hospital boleh baca, rumah orang mati pun boleh baca Quran. Tapi bukan baca Quran dengan cara yang tertentu. Mayat duduk tengah, kita keliling mayat tu, kita baca dengan suara yang tinggi, kemudian kita beramai-ramai mendoakan. Saya rasa itu bukan cara sunnah, dan saya tidak buat, dan saya berkeyakinan itu termasuk daripada bid'ah. Saya tak buat. Tapi kalau ada orang buat, saya tidak kata apa-apa, tapi saya tidak akan buat. Tapi untuk saya baca Quran di rumah si mati tidak ada halangan. Saya duduk atas mana-mana pun saya nak baca, bukan mesti dengan cara tertentu. Nabi mengajak doakan kepada orang mati kerana malaikat masih ada untuk mengaminkan doa kamu. Maka ini semua ikhwan daripada perkara yang kita kena ambil tahu daripada salat kita, puasa. Kita akan berjumpa dengan nisfu Sya'ban tak berapa hari lagi. Kemungkinan hari Jumaat ini kita masuk nisfu Sya'ban. Artinya kita akan baca Yasin 3 kali pada waktu maghrib dengan niat tertentu, dengan hajat tertentu. Saya berkeyakinan itu tidak daripada petunjuk Nabi, dan saya tidak buat. Tapi kalau ada kawan-kawan buat, saya tidak kata apa-apa. Tapi daripada petunjuk Nabi tidak ada. Jadi mungkin sahabat kita ini, sahabat Muscoin trader ni dapat membuat lagi pencerahan kepada amal kita sendiri, supaya semua itu berada di atas petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan tadi bahawa mesti kita ikhlas pada Allah dan mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada sahabat Safar Utai Safar, semoga Allah merahmati sahabat kita, contoh berdoa dengan hati yang lalai itu macam mana? Macam solat selalu kita minta tunjuk satu jalan lurus, tapi masih ramai orang yang lintang pukang, macam mana? Sahabat Utai Safar, sahabat Safar Utai Safar, ghafilin lahin bermakna masa kita baca doa tu, kita baca doa tu, hati kita lalai. Allahumma ghafirli, hati kita tak ada pada lisan yang kita ucap. Lahin, kita tak serius. Masa kita minta, ya Allah ampunkan dosa saya, masa kita minta tu pun tangan ni mungkin, mata mungkin nak tengok benda lain, nak tengok orang keluar. Kita ucap, fikiran kita tak ada dalam lafaz kita, hati kita kosong daripada menghayati apa kita minta. Maka doa seperti ini tidak disukai oleh Allah. Kita berdoa, kita bulat bila kita kata ya Allah, mulut kata ya Allah, hati kita tumpu pada perkataan itu, ya Allah ampunkanlah aku, kita bermaksud ampunkan saya ya Allah. Itu dikatakan hati yang tidak lalai dan hati yang serius. Maka jangan berdoa pada Allah dalam keadaan hati yang lalai dan tidak serius. Kadang-kadang jemaah tu imam kata Allahumma rabbana taqabbal minna salatana tammah, makmum ni amin. Banyak kita tengok di masjid surah amin, tapi boleh duduk sembang, boleh duduk sembang sama mereka, boleh duduk tengok orang pergi sana, tak menghayati. Dan kadang-kadang imam pula baca dalam keadaan kita nampak dia pun ada masalah dia baca. Ini semua kena dielakkan sebab ada larangan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini daripada sahabat kita, sahabat nak baca macam mana? Keizo Kem. Bolehkah beristighfar dan membaca surah An-Nas sebelum salat supaya tak lalai dalam salat? Wallahu ta'ala a'lam, Allah maha mengetahui. Semoga Allah merahmati sahabat Keizo Kem ni.
Dari segi perkataan para ulama, kita jumpa perkataan para ulama kata di antara dia orang cakap di antara adab kita salat iaitu kita membaca qul a'udzu birabbin nas, kita membaca a'udzu billah supaya kita terhindar daripada gangguan syaitan. Ada dari segi perkataan para ulama ada, tetapi daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad tidak ada. Maka yang eloknya, yang sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad yang sahih, lebih baik kita tak usah buat. An-Nawawi dalam Majmu' dia menyebut di antara benda, di antara tempat kita buat tak disunatkan baca bismillah sekalipun. Adalah 5 tempat dia sebut. Salah satunya ialah solat. Bismillah pun tak sunat. Kerana solat dia sendiri ada ungkapan dia. Solat dimasuki dengan lafaz Allahu Akbar. Kita duduk diri, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tak sunat, tak dapat pahala sunat. Kalau kita buat juga dikira tidak sunat. Kerana solat dia ada ungkapan dia sendiri. Seperti mana azan tak sunat baca bismillah, tak sunat selawat. Kerana azan dia ada ungkapan dia sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kalau mengikut sebahagian para ulama, mereka kata boleh buat. Tapi kalau mengikut petunjuk daripada Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi yang sahih, dan para sahabat dan para imam mazhab, tidak ada. Maka eloklah kita kembali kepada amal yang sahih daripada Nabi. Maka tak perlulah kita baca qul a'udzu birabbin nas, dan tak perlulah kita beristighfar ataupun membaca a'udzubillah sebelum daripada kita nak salat. Ikhwan, semoga Allah merahmati kita, semoga Allah memberi kebaikan pada kita semua. Semoga perbincangan kita ni ada manfaat untuk diri saya dan kita semua, insya-Allah. Besok kita masuk tajuk apa? Besok kita masuk muka surat 50. Tajuk besok kita masuk tajuk istighfar tanpa diiringi berhentinya maksiat. Artinya orang tu beristighfar tapi maksiat carry on. Bagaimana kedudukan dia? Semoga itu ada perbincangan yang bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Terima kasih pada semua sahabat yang sudi teman saya, yang sudi menemani saya walaupun saya tak dapat lihat anda. Saya sangat menyayangi anda kerana Allah Ta'ala. Semoga satu masa nanti Tuhan akan temukan kita. Saya mendoakan antum dengan perkataan hayakumullah, barakallahu fikum, wallahu khairul hafizin, wa huwa arhamur rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.